Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia, Raja Arif. Dan hari ini 10 Muharram 1445 Hijri. Bersama dengan kami berdua, insya-Allah banyak perkongsian menarik akan kami sajikan khas untuk anda semua. Dan semestinya tumpuan diberikan kepada ekonomi madani yang baru saja disempurnakan peluncurannya semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberi tumpuan kepada memperkasa rakyat. Sebenarnya bermula dari tahun 1998, Malaysia telah hilang sedikit nilai kompetitif di prasada antarabangsa disebabkan beberapa isu, antaranya kehilangan kepercayaan disebabkan jatuhnya Malaysia dalam Transparency International Index, Corruption Perception Index, di mana kita jatuh sehingga tangga ke-61 pada tahun lalu daripada 27 pada tahun 1998. Jadi semua faktor telah memainkan peranan dalam mencetuskan sedikit hilangnya kepercayaan pada pelaburan di dalam negara ini. Jadi apapun kita perlu beri tumpuan kepada mengembalikan kekuatan Malaysia dari segi pelaburan. Baik, dan semalam, mereka tanya semalam dan ini kami kongsi kepada anda berkenaan dengan Kerajaan Laksana Dasar Pelaburan mengikut geografi wilayah. Dan Perdana Menteri berkata beliau yakin dengan pelaksanaan dasar itu mampu mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah serta antara negeri maju dan kurang membangun. Ini supaya sejajar dengan kelebihan serta tahap pembangunan setiap wilayah dan misalnya mengukuhkan pembangunan industri hiliran minyak dan gas di Sabah dan Terengganu atau meningkatkan aktiviti nilai tambah elektronik di Kulim dan juga Bayan Lepas. Dan tambahnya juga Lembah Kelang akan terus dibangunkan supaya berdaya saing sebagai antara pusat bandar utama di Asia. Tumpuan akan terus diberikan untuk meningkatkan daya huni Lembah Kelang dan kemampanan bandar supaya mampu berperanan sebagai hub rantau ASEAN bagi syarikat terkemuka. Ini antara beberapa faktor yang dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 100 perenggan lebih ucapan Yang Amat Berhormat. Jadi kita akan meneliti setiap satu intipati yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat dalam perbincangan kita di studio pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan terus membawa perbincangan untuk membantu anda memahami konsep-konsep yang disebutkan dalam ekonomi madani. Baik, dan seterusnya, ekonomi madani GLC, GLIC pacu pelaburan domestik. Kerajaan komited memacu pelaburan domestik selain menyokong pembangunan vendor tempatan dalam sektor strategik termasuk elektrik dan juga elektronik, ekonomi digital dan aeroangkasa. Komitmen tersebut bakal dipacu oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC seperti diumumkan menerusi kerangka ekonomi madani semalam. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz percaya kerangka itu mampu menjadikan Malaysia antara 12 ekonomi teratas dunia dari segi daya saing dan kerajaan akan fokus kepada pelaburan langsung domestik dan pelaburan langsung asing. DDI juga adalah petunjuk prestasi baru kementerian dan mampu mempamerkan kekuatan pelabur dalam negara. Ya, kita akan melihat setiap satu daripada kementerian yang akan membantu untuk merealisasikan konsep-konsep dalam ekonomi madani. Dan antara berita baik yang diumumkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, penjawat awam bakal menerima bantuan khas RM300. Kerajaan terus komited untuk menyelaraskan gaji penjawat awam melihat kepada kemampuan keuangan kerajaan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata selepas kajian gaji dan allowance diperincikan, kerajaan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpension yang juga termasuk penerima pensyen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pensyen serta veteran berpensyen dan veteran tidak berpensyen. Bantuan khas akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam. Okey, dan seterusnya juga berkaitan dengan peranti satelit Starlink pertama diserahkan kepada UiTM. Baik, dan antara perinciannya ia merupakan usaha kerajaan dalam menyelesaikan masalah internet di institusi pengajian tinggi IPT, terutamanya golongan mahasiswa. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menerusi cacatan Facebook berkata, beberapa lokasi di kawasan terpencil juga sedang dikenal pasti untuk dilaksanakan perkhidmatan internet satelit berkenaan. Dan selain itu, inisiatif itu diyakini akan memberi peluang kepada pelajar untuk menikmati campai internet 5G sekaligus mengubah
kaedah pembelajaran kepada secara dalam talian. Dan seterusnya sedikit berita yang kurang baik. 6 maut angkara taufan Doksuri di Filipina. Angka kematian akibat taufan yang membawa angin kencang dan hujan lebat di utara Filipina meningkat kepada 6 orang. Taufan Doksuri itu membadai pulau utama Luzon semalam dengan menumbangkan banyak pokok, memutuskan bekalan elektrik dan memaksa pemindahan ribuan penduduk daripada komuniti pantai. Inilah antara gambar yang disampaikan oleh para wartawan antarabangsa dalam meninjau keadaan yang begitu dahsyat hasil daripada tiupan angin ribut taufan Doksuri. Baik, itu dia antara paparan berita semalam dan kita akan berhenti berehat seketika. Kembali nanti banyak perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda selepas ini.